What's up, gang? Terima kasih kerana korang semua masih lagi setia bersama saya dalam rancangan What's Up Gang Podcast. Kepada anda yang masih lagi baru bersama kami, ini adalah What's Up Gang Podcast, and What's Up Gang Podcast ini sebenarnya telah pun bersiaran pada tahun 2021. Tetapi pada ketika itu, What's Up Gang Podcast dipanggil sebagai What's Up Gang Webinar, bertujuan untuk kita panggil kembali semua alumni-alumni yang pernah menyertai apa-apa saja program di bawah kendalian Kementerian Belia dan Sukan untuk memberikan input pengalaman, tips kepada remaja belia di luar sana untuk menyertai program-program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okey, jangan lupa kepada anda semua, korang jangan lupa untuk follow kami punya social media melalui JBSN Negara, belia.my, UIP JBSN. Dan kalau korang nak tahu lebih banyak lagi input, korang boleh pergi kepada official website kami, iaitu melalui kbs.gov.my. Jangan lupa follow, okey? Daripada situlah korang akan dapat banyak input dan aktiviti-aktiviti yang ada tu. Suara keluar sampai teratur. Utara kan? Utara. Hari ini, okey, bersama dengan saya si cantik jelita Puan Juwita. Nak panggil apa? Kak Ju? Panggil Juwita je. Juwita. Juwita je. Okey. Siapa Kak ini Juwita? Saya Seri Nilam Juwita. Nama penuh Seri Nilam? Seri Nilam Juwita. Wih, klasik. Kan? Tahu dah banyak lah dengar. Okey. Saya Seri Nilam Juwita, boleh panggil Juwita je. Okey. Saya adalah pegawai projek untuk Anugerah Perdana Belia Negara. So kita shortkan jadi APBN. APBM. APBNN. Anugerah Perdana Belia Negara. Negara. Itulah topik perbincangan kita pada hari ini untuk korang di luar sana yang mana rasa macam nak dapat anugerah lah. Aku perlukan pengiktirafan lah mungkin. Sebab pada saya pengiktirafan itu penting. Bukan untuk kita nak berbangga diri, tidak, tapi at least untuk acknowledge sikit lah hasil usaha kita kan. Sebelum tu Puan Ju, dekat tangan saya sekarang ni, nampak, saya pun baru tahu tentang Anugerah Belia Negara ni, Anugerah Perdana ni. Dia cakap, dia lah kata, Anugerah Perdana Belia Negara mula diperkenalkan pada tahun 1988. Oh, dah lama Lama dah, betul. Saya tak lahir lagi time ni. Tak lahir lagi. Bertujuan, nak kata muda dan belia. Bertujuan untuk mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada individu dan pertubuhan belia yang telah memberi sumbangan yang besar terhadap pembangunan belia negara. Okey. Keyword dekat sini saya dapat adalah individu, pertubuhan belia dan sumbangan yang besar terhadap pembangunan belia negara. Okey. Sebab keyword tu terlalu besar kan, Puan Ju, boleh tak Puan Ju jelaskan sikit sebenarnya dalam bahasa layman lah kan, bahasa orang kampung. Bahasa orang kampung. Bukan bahasa orang kampung, maksudnya bahasa, tak kisahlah cakap orang. Bahasa mudah. Bahasa mudah boleh nak faham kan, betul? Apa maksud APBN ni? Okay, sebenarnya Anugerah Perdana Belia Negara ni kita dah memperkenalkan sejak tahun 1988. Kata kira lama lah. Maksudnya lama. Tapi saya sendiri pun tak tahu. Saya baru tahu bila saya masuk KBS, join KBS pada tahun 2019. So kita baru tahu anugerah ni sebenarnya dia akan menjadi kemuncak kepada Hari Belia Negara. So tahu tak? Beli-beli kita tahu tak bila sambutan Hari Belia Negara? Bila tu? 15 Mei setiap tahun. Oh, memang fix every... Yes. Okay. Tapi ada belia-belia kita yang tak tahu. Sebenarnya Hari Belia Negara ni adalah sambutan mengiktiraf belia. Dan dalam Hari Belia Negara ni, kemuncaknya kita akan ada APBN. Okay. So di mana tempat APBN ni adalah satu platform untuk mengiktiraf belia yang aktif dalam pertubuhan belia dan aktif dalam memberi sumbangan kepada belia-belia di luar sana. Sumbangan tu kita boleh elaborate lagi. Sumbangan daripada aspek apa? Daripada aspek kepimpinan ke, sosial ke, ekonomi ke, macam-macam. Banyak sangat. Kalau nak seimbang kriteria dia tak habis ni podcast ni. Betul. Okay. Objektifnya apa? Kenapa nak kena bagi anugerah? Kita kena bagi anugerah. Objektif yang pertama untuk memberi penghargaan lah. Macam Cik Yu ada cakap tadi kan, untuk memberi penghargaan kepada belia. So kita tahu belia ni banyak sangat, dia aktif sangat. So apa platform yang kita boleh bagi kepada mereka ni adalah penghargaan lah yang pertamanya. Penghargaan yang kedua adalah untuk memberi pengiktirafan. Samalah, pengiktirafan, penghargaan. Dan yang ketiga, untuk mereka ni lebih bersemangat. Orang kata bersemangat untuk dia dah, contohnya dia dah buat something kan. Dia dah buat macam-macam untuk belia, untuk negara, untuk masyarakat. Tapi kita tak bagi apa-apa. So ini adalah pengiktirafan yang kita bagi kat diorang ni. So diorang lagi bersemangat untuk bekerja, untuk buat sukarelawan
sumbangan lagi. Sumbangan tu wajib kepada belia ataupun kepada komuniti? Dia menyeluruh kepada belia. Holistik. Ya, kalau kita kata kita sumbang kepada belia saja, siapa belia tu? Belia mana? Sayalah belia tu. Kan? Kalau kita kata sumbang kepada masyarakat, so mungkin masyarakat dekat tempat dia. Tempat dia duduk ke, mungkin masyarakat tu boleh jadi orang-orang universiti ke, macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Maksudnya kat sini mesti ada kategori-kategori anugerah, betul? So apakah kategori-kategori anugerah yang ada di dalam Anugerah Perdana Belia Negara? Okey, dalam APBN ni kalau kita kata yang normal je tau. Yang normal kita ada 5. Okey. 5 kategori peringkat kebangsaan. Tapi dekat peringkat negeri kita ada 3. Okey. So 3 apakah 3 tu? Yang pertama kita ada pertubuhan belia. Pertubuhan belia, yang kedua kita ada individu lelaki. Okey. Lepas tu kita ada individu wanita. Okey. So dapat clear tak 3 ni? Clear. Sampai 3 ni sebenarnya dia bermula daripada negeri. Okey. Dekat negeri sebenarnya ada APBN ni. Maksudnya pencalonan ni kita dapat daripada daerah sebenarnya. Dia tak mudah tahu untuk dapat kategori 3 kategori ni yang crucial ni. Okey, kita bagi pencalonan daripada daerah. So daerah hantar pencalonan, mereka akan bertanding di peringkat negeri. Maksudnya dia kena aktif dalam persatuan macam tu? Tak semestinya. Kalau kategori pertubuhan belia, yes. Mereka kena ada persatuan dan persatuan mereka kena berdaftar bawah Pertubuhan Belia Roy. Pejabat Pertumbuhan Belia. Faham. Okey, kalau macam saya ni, saya bukanlah daripada persatuan. Betul. Okey. So kalau saya nak mencalonkan diri saya kena balik. Saya ni duduk kat KL. Okey, orang Tapi KL. asalnya pada Baling Kedah. Contoh. Alright. So saya kena balik pergi Baling, pejabat belia Baling untuk mencalonkan diri saya untuk kategori individu. Betul. Saya kena buat resume semualah. Betul. Ni kita panggil profile lah. Maksudnya kena buat profile tu semua, Okey. kena isi borang macam biasa and then bagi dekat PBSD, pegawai PBSD. Okey, lepas kat situ pula dia dicalonkan. Betul. Lepas tu berlakunya pemilihan. Mereka akan pilih kat sorting balik and then kat negeri kira Yus kena bertanding. Oh. Yes, dia ada peringkat negeri, Yus Okey. kena bertanding di peringkat negeri and then bila Johan kita ada 15 kan JBS negeri, Jabatan Belia dan Sukan Negeri. So bila Johan di setiap negeri ni akan dipertandingkan lagi di peringkat kebangsaan. Nampak tak dia punya nampak flow dia, orang kata tak mudah lah. Kira yang pemenang tahun lepas ni kira best of the best lah. Sebab mereka dah bertanding di peringkat negeri and then Johan tu bertanding pula di peringkat kebangsaan. Itu yang 5. Okey, kita dah sembang berapa? 3 kan? 3. Negeri and then kita ada Anugerah Emas Remaja Perdana yang ini dikendalikan oleh bahagian pembangunan rakan muda. Tapi rakan muda maksudnya ini adalah lebih kepada pingat emas, gangsa dan sebagainya lah. Lepas tu kita ada Anugerah Khas. Anugerah yang keempat tu apa tadi? Emas Remaja Perdana. Emas Remaja. Okey, ini maksudnya kena aktif juga. Ini bawah kendalian rakan muda. Rakan muda. So dia orang kena aktif jugalah. Tapi dia punya kriteria lain pula. Itu bukan di bawah kendalian bahagian belia lah. Itu di bawah kendalian bahagian pembangunan rakan muda. Yang kelima? Yang kelima Anugerah Khas. Anugerah Khas ni normally akan dipilih oleh kita punya pengurusan tertinggi lah, top management kita. Dia akan lihat orang-orang individu tu ada sumbangan ke, apa dia punya orang kata signifikan untuk dia dapat anugerah tu. Begitu. Oh, banyak juga. Banyak 5. Di peringkat kebangsaan 5. Macam 3 tadi tu. 3 yang kita dapat daripada negeri. Yang Johan. Yang 2 ni kita dapat daripada pemilihan lah. Begitu. Saya tengah fikir sekarang ni. Okey, saya boleh masuk ke tidak? Perasan lah nak masuk untuk dapat boleh anugerah. Okey, macam ni. As long as 15 hingga 35 tahun boleh masuk. Maksudnya umur pada 15 hingga 35 tahun. Betul. Itu untuk kategori individu. Yes, betul. Kategori individu. Okey, dia ada berapa kategori? Okey, tu baru cerita. Tu baru cerita yang kategori utama. Lepas tu kita ada 7 ikon belia. Ikon belia ni mula diperkenalkan tahun lepas 2022 semasa perutusan mantan Perdana Menteri kita. Dia masa tu dia ada announce yang kita akan lancarkan 7 ikon belia. Antaranya saya nak sebut satu ni. Saya nak tahu. Satu kita ada ikon karismatik. Nampak nama dengar nama betul-betul Kita ada ikon karismatik. Saya tengah mencatat Alright. Lepas tu kita ada ikon sanjungan budi. Okey. Kita ada ikon kelestarian alam. Okey. Kita ada ikon reka tekno. Reka tekno. Oh, reka teknologi. Okey. Lepas tu kita ada ikon belia OKU. Lepas tu kita ada ikon youth biz. Okey. Lepas tu kita ada ikon influencer dalam kurungan media sosial. Okey. Menarik tak? Pernah dengar tak? Saya rasa semua saya boleh calonkan kot. Boleh. Tapi macam mana kriteria? Tapi sanjungan budi tak boleh masuk. Kenapa tak boleh? Sanjungan budi kita bagi untuk diorang yang dah lebih daripada umur belia.
40 tahun ke atas. Sebab apa tahu? Sebab Contoh saya ada kawan, kawan saya tu Marakzi, umur dalam 38 boleh lah. tak boleh 40 tahun 40 ke atas. tahun ke atas. Okey, lagi 2 tahun Razi dah mungkin tunggu. boleh masuk youth biz ke. Itu dia 35 saja last. Oh, last. Last 35. Okey, kriteria kita macam mana pula pemilihan ni? Kami cakap apa maksud karisma semua-semua tu? Kalau karismatik, ikon karismatik ni lebih pada kepimpinan. Kalau kita tengok individu, kategori individu, kita akan melihat daripada pelbagai konsep. Maksudnya kita akan lihat daripada kepimpinan dia. Kita tengok aktiviti sukarelawan dia. Lepas tu kita tengok dia punya kebajikan, ada sukan ke, ada nilai tambah. Tapi kalau untuk karismatik, kita lihat pada aspek kepimpinan sahaja. Kepimpinan saja. Karismatik adalah kepimpinan. Ini kategori individu kan? Yes, betul. Individu, dan dia karismatik. terbuka. Dia terbuka. Tak kisahlah you ni persatuan belia ke, you tak masuk persatuan belia ke, you boleh masuk. You ada production ke, yes, apa boleh, ke? boleh. Tak ada masalah. Dia terbuka. Sebab ada nak jadikan cerita tahun lepas yang masuk karismatik ni orang yang jadi panel penilai ARP yang Anugerah Emas Remaja Perdana. Dia panel tapi dia masuk juga karismatik sebab umur dia still boleh masuk. Masuk je lah kan? Masuk je. Selagi you tak menang tahun lepas boleh masuk karismatik. Kalau you rasa you berkarisma, you ada semangat kepimpinan, masuk, go on. Sangat menarik. Karismatik. Okey, lagi nak tahu apa lagi? Sanjungan budi. Sanjungan budi tu kira kata macam kita nak membalas budi lah. Maksudnya kita nak belia tu yang 10 tahun. Contohlah dia dah jadi persatuan belia, dah jadi presiden apa semua dah 10 tahun tapi tak menang. Tak menang APBN sebelum-sebelum ni. So dia boleh masuk sanjungan budi untuk kita nak menyanjung budi dia, nak berterima kasih pada dia. Inilah yang kata tadi umur lebih pada 40 tahun. Betul, 40 tahun. Kalau kelestarian? Kelestarian alam ni macam sumbangan atau dia ada something program ataupun dia punya sumbangan kepada alam sekitar lah. Dia mesti kena ada program Dia mesti kena buat program Dia taklah ada program. Mungkin dia boleh join. Dia adalah orang yang join program tu. Pun boleh juga. Contoh, saya percaya ada banyak belia sepanjang program podcast ni, saya jumpa dengan ramai belia yang suka research lah, buat program lah, apalah. Ada belia yang suka buat research. Betul. Okay, so dia buat research tentang alam kelestarian, tentang kelestarian alam sekitar contohnya. Dia publish paper dia dalam Scopus lah, dalam WOS lah, you know all semua dalam ni lah, jurnal-jurnal yang bertaraf tinggi lah kan. Boleh ke dia calonkan diri dia? Boleh, tak ada masalah. Sebab walaupun tak ada program. As long as kita rasa apa yang dia buat tu memberi impact. I see. Dia sekarang yang penting keyword kat sini impact. Apakah impact yang you buat tu? Contohlah you kata you untuk alam sekitar. You buat something untuk alam sekitar, adakah dia memberi impact kepada alam sekitar? Kalau you buat tak memberi impact, walaupun dalam research tu dia come out dengan konseptual sahaja. Ini konsep-konsep yang dia digunakan untuk bla bla bla. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh bentangkan benda tu. Ini adalah saya punya sumbangan. Menarik. For me it's not easy nak buat satu research sampai Scopus. I tahu benda tu susah. Itu adalah you punya sumbangan kepada alam sekitar tu sendiri. Menarik Puan Ju. Kan? Sebabnya tak semua orang tahu. Betul. Sebab sebut saja Anugerah Perdana Belia Negara, aku bukannya orang persatuan, macam mana nak join kan? Dia jadi macam benda ni jadi macam dimomok-momokkan sejak daripada tahun-tahun sebelum tu. Benda ni adalah untuk orang persatuan. So sebab apa tahu? Mungkin di peringkat akak umbi kita tak diberi pendedahan. Di peringkat akak umbi tuan-tuan dan puan-puan. Nampak itu adalah ayat wording biasa bos-bos saya guna. Di peringkat akak umbi mungkin kita tak diberi pendedahan untuk kita kata anugerah ni kita open kepada semua. Mungkin daripada pihak kami mungkin promosi tu terlalu kurang. Macam actually kita nak lagi sasarkan kepada IPT lah. Kan IPT lah, mereka banyak sangat program yang saya tahu. Saya setuju. Okey, dah nampak dah sikit kat situ. Terima kasih sangat. Tapi belum berakhir lagi, banyak lagi. Okey. Reka Tekno. Okey, Reka Tekno ni tak semestinya you ada invent something tau. Tapi dia kalau you terlibat, macam you ada idea dan sebagainya, you bolehlah masuk rekaan, ciptaan yang you rasa something yang beri impact kepada belia. Contoh, saya bagi contoh kan, yang lepas dia menang Reka Tekno bila dia buat apps. Yes, dia buat apps tu adalah untuk memudahkan dia punya university ataupun kita kata college kediaman tu untuk order. Untuk bekerja, dia bukan sahaja untuk order macam Foodpanda, kita ada Foodpanda kan, tapi dia buat satu apps tu untuk diorang tu dapat kerja and then dapat kerja jana income dan dapat order. Maksudnya dia buat satu apps tu lah. Satu apps, satu lagi macam apps berkaitan pendidikan, macam-macam lah. Kalau budak universiti banyak ni, sebab banyak sangat yang menang subjek, pun yang lepas pun budak universiti. Sebab diorang banyak program-program, kursus dia ambil, kena buat produk kan. Betul. Sayang sebab Reka Tekno normally yang kita
dapat pencalonan daripada IKBN. Daripada student-student IKBN, mereka pun ada event macam-macam tau actually. Lepas tu pula OKU. OKU macam kita tahu, dia adalah orang kelainan upaya yang menyumbang kepada pembangunan belia. Ada sebenarnya ramai. Ada. Tahu tak kita ada majlis belia OKU? Oh tahu. Majlis belia OKU, dia kata apa masalah dia bila mereka sembang-sembang kita lah. Dia kata apa masalah dia bila diorang ni tak ada kepimpinan dalam kalangan diorang. Semua nak ikut, semua nak jadi pengikut tapi semua tak nak jadi pemimpin. Tu masalah diorang lah. Tapi actually kita kalau boleh nak wawakan lagi untuk ikon belia OKU untuk lagi ramai penyertaan lah, sebab yang lepas kita dapat 5 pencalonan sahaja daripada OKU. Mungkin mereka pun takut nak ke depan. Tapi saya yakin bila dah adanya bantu loncatan seperti ini akan memanggil lagi ramai lagi mereka di luar sana yang dalam golongan OKU ini untuk turut serta. Sebab inilah peluang yang KBS bagi. Betul. Sebenarnya. Ini yang kita kena. Tapi saya sedih lah kalau macam tak ramai untuk macam kita dah memberi ruang untuk mereka. So insya-Allah tahun ni kita sasarkan lebih ramai penyertaan. Yang paling merisaukan lah ikon belia OKU. Kita nak acknowledge mereka, kita nak beri mereka pengiktirafan, tapi kita nak mereka memberanikan diri. Mungkin kalau mereka takut, mungkin sahabat-sahabat yang ada daripada kalangan OKU boleh bantu untuk mencalonkan. So kita mintalah kali tahun ni kalau rasa ada yang macam berpotensial boleh calonkan. Sebab yang lepas kan Yus, kita buat mereka tu mencalonkan diri sendiri tau untuk nak masuk ikon ni. Tapi tahun ni insya-Allah siapa-siapa pun boleh mencalonkan kawan-kawan dia yang rasa potensial. Saya ada satu soalan lagi. Okey, boleh? Adakah mereka kena nak cakap orang putih pula? Adakah mereka patut pergi ke daerah untuk pencalonan untuk kan kategori individu still have kena pergi ke daerah ke? Okey, kalau untuk 3 kategori tadi wajib. Mereka perlu mendapat pengesahan daripada PBSD di daerah masing-masing. Kalau dia jauh sangat dengan PBSD tu, mungkin boleh pergi Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Itu untuk 3 ikon belia semua. Kan, 3 tu yang kategori pertubuhan belia, individu lelaki, individu wanita. Kita akan pergi detail kat mana nak cari platform semua kan. Sikit lagi, 2 lagi. Youth Biz. Ini masih berkaitan dengan business lah ya. Dia macam kita kata ramai sangat belia sekarang yang giat dengan bisnes, betul tak? Betul. Tapi macam mana kita nak bagi mereka satu pengiktirafan. Tapi pada pandangan saya, Youth Biz, kalau kita punya Youth Biz adalah untuk mereka yang lebih terlibat pada SE. Apa kita kata tu? Ekonomi sosial. Macam tu. Lebih kepada sosial. Macam mana dia punya ekonomi yang dia aplikasikan atau yang dia niagakan itu boleh menyumbang, beri sumbangan kepada masyarakat, kepada belia khususnya. Contohnya dia wujudkan peluang pekerjaan, dia bantu ibu-ibu yang susah semasa PKP dan sebagainya. Kita akan lihat daripada konteks SE tu, social punya entrepreneur. Sebenarnya bagus ya sebenarnya benda ni. Kan? Dia macam rugilah bila orang tak tahu. Pada saya macam kita dah buat bersungguh-sungguh lah. Maksudnya kita buat tahun lepas kerah idea bagainya, tapi belia masuk tak ratu je. Sedih lah. Sebab mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, saya rasa lepas program ni saya rasa sekejap lagi tunggu set. Memang ramai nak join. Betul. Last kali yang paling saya rasa macam teruja, influencer. Okay, ikon influencer ni macam actually nak menarik belia jugalah untuk masuk. And then dalam masa yang sama kita nak promote jugalah, minta influencer tu promote sekali lah program-program KBS kita ni. Okay. Tak kisah kategori influencer pun. Tak kisah. Yang jenis jual makanan ke, yang fashion as long as ada 100k follower. 100k lambat bila saya ajar. Sebab saya bawah pada tu. As long as 100k dalam apa-apa platform media sosial. Tinggi kriteria. Kan? Tak, mula I letak 10k je. Lepas tu semua salah. Tak adalah, diputuskan 100k begitu. I letak 10k je, nak bagi lagi ramai orang masuk. Tak apalah, saya belilah influencer. Saya boleh beli follower. Tak tahu kan, boleh beli. Okay, kita dah cakap tentang kategori-kategori. Semua kategori habis. Okay, now semua orang nak tahu kan macam mana nak apply. Macam mana nak apply? Okay, kalau kat mana platform? Okay, kalau untuk 3 kategori utama tadi, macam yang saya cakap tadi, you pergi je PBSD yang berdekatan. Paling dekat pada Baling kan? Pi kat bagi Baling, pergi jumpa. Saya nak masuk APBN. Tapi kan? saya pun macam segan. Dah dekat berapa lama duduk kat KL. Boleh. Belajar, sebab ada yang pemenang tahun 2021, dia adalah kebangsaan tau. Dia masuk Persatuan MAYC kebangsaan. Di kebangsaan lah, tapi dia balik semula ke Negeri Sembilan untuk bertanding. Oh. Boleh. Lepas tu
Lepas tu menang. Johan. Alhamdulillah itu Johan. tiga kategori itulah. Betul. Okay, Maksudnya, yang untuk- tadi kan pergi kat PBST, minta borang, isi borang, ada apa kriteria dan syarat-syarat tu, lepas tu sediakan profil. Profil yang paling penting. Kita bagi profil apa semua. Lepas tu nanti kita akan panggil lah, akan sorting, akan penilaian, and then kalau menang boleh pergi peringkat kebangsaan. Okay. Kena bayar tak? Do we need to pay? Kami kena bayar tak kalau nak calonkan diri? Tak perlu. Sebab setengah-setengah pertandingan kita Betul. kena bayar kan. Iuran lah. Ni lah apalah. cerita ni dah. Oh, ketuk meja tu cakap parlimen. Dah lah tak bayar. Lepas tu kalau menang dapat duit lagi. Okay. Berapa ribu menang? Kita pergi by kategori yang tadi, yang By 3 kategori utama tu. Alright. 3 kategori utama. Kalau untuk pertubuhan belia, kita akan bagi yang first Johan RM50,000. Ulang sekali lagi. RM50,000. Untuk kategori? pertubuhan belia. Banyak weh, Kan, RM50,000 tu. RM50,000. Tempat kedua kita bagi berapa? RM20,000. Oh, dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau pertubuhan belia sajalah. Okey. Pertubuhan belia sampai yang sagu hati kita akan bagi RM3,000. Lepas tu diorang bukan dapat duit je. Dapat piala, sijil penghargaan, dapat mock check. Sijil penghargaan, cuba tanya siapa yang sign? Siapa yang sign? PM sign. Kalau ada peringkat kebangsaan. Menarik tu. Menarik kan. So kalau ikon untuk 7 tu, kita Saya tengah terbayang. Kecing. RM50,000 banyak weh. RM50,000 kan, tu. Duk cakap interview dah dapat RM10,000. RM10,000. Kita menganga. Kita yang urus dia menganga dapat RM10,000. Keluar ayat-ayat. Tapi kalau untuk ikon ni 7, setiap ikon RM10,000. Tapi still banyak RM10,000 Still tu. banyak. Menganga kan. Tapi ada tak ada sagu hati untuk yang ikon? Kalau ikon tak ada. Memang the best lah. The best baru kita akan bagi RM10,000 saja. Fikir duit. Kita tak dapat of course, siapa tak mau duit kan. Saya, kalau orang cakap saya pecinta wanita, pecinta lelaki, saya pecinta duit. Okey. Sama. Okay. Kalau saya macam feeling biasalah. Feeling nak masuk kan? Feeling nak masuk. Lepas tu Alright. rasa macam aku nak masuk lah beberapa kategori, boleh ke? Tak boleh. Oh, satu saja. Tak boleh. Jangan tamak. Dia kata boleh masuk tapi jangan tamak. Han bagilah luang kat orang lain. Sebab actually kalau untuk kategori individu lelaki, individu wanita, kita perlu beri ruang 3 tahun. Maksudnya lepas you menang tahun lepas, tak boleh masuk dah 3 tahun. Untuk kategori yang 3 utama tadi tu? Individu lelaki, wanita. Okay. Kalau untuk ikon belia kita tak tetapkan lagi lah. Sebab yang menang tahun lepas for sure tak boleh masuk tahun ni. Sebab dia baru 2 tahun kan kita nak buat. Tapi dia menang, contoh dia menang untuk karisma. Takkan tahun ni tak boleh masuk untuk kategori lain pula? Tak boleh. Okey, itulah macam tempoh edah untuk dia lah 2 tahun tu. Tak boleh, tetap tak boleh. Tapi saya umur 35. Tak apa. Dan kau saya bagi. kira Sat. Umur apa dah? 31. I 30. You? 31. Baru muda lagi. So kalau contoh saya menang tahun ni, dok kira dah ni. Kalau menang tahun ni lagi 2 tak tahun. payahlah, bagilah adik-adik pula. Tak boleh. Sebab sebab baru tahu. Tapau semua. Nak tapau semua. Oh, tapi kalau untuk kategori-kategori yang macam ni, untuk kategori-kategori individu wanita dan lelaki tu, tapi dekat peringkat negeri tu sendiri akan menang berapa? Kalau peringkat negeri 3,000 yang Johan, tapi yang untuk kategori individu lelaki dengan wanita kita ada 2 tempat. Johan dengan Naib Johan. Dia 3,000 dan 1,500. Kalau untuk pertubuhan belia 10,000 and then 5,000. Tapi still banyak sebenarnya. Still banyak, sangat banyak. Untuk you dapat 3,000, lepas tu you dapat, bayangkan orang yang Johan yang masuk tu kan dapat 3,000. Lepas tu menang pula peringkat kebangsaan dapat 20,000. Nampak? 23,000 dia dapat dengan hanya keluarkan profil. Keluarkan je apa sumbangan-sumbangan you keluarkan saja. Nampak tak? Kalau sebab saya dapat hint. Saya dapat sebab monitor saya berbunyi. Monitor saya berbunyi sebab kata ada soalan dekat depan, daripada Razi dan juga Nick Lin. Nampak tak? Dua-dua soalan yang sama. Kita panggil sebagai saturated question. Dia orang cakap, senanglah nak cakap profil. Apa tips lain untuk nak menang tu? Takkan bagi profil je, apa tips yang dia orang tengok, dia tengok. Pada saya benda tu benda yang basic je. Macam you nak masuk interview apa semua, you kena tahu nombor 1, you kena tahu bila tarikh buka, bila tarikh tutup. Sebab rata-ratanya bila pada saya yang paling penting adalah profil. Nombor 1 profil. Tapi you kena tahu dalam profil tu nak bagi macam mana profil tu. Itu dia pun nak tahu tu. Contoh macam kategori pertubuhan belia. Apa yang you kena bagi, kita ada bagi sebenarnya semua guideline tu kita dah bagi kat pegawai negeri dah semua. Kita dah bagi, and then bila you jumpa pegawai-pegawai tu, you kena tanya dalam profil nak tulis apa. So dia akan cakap guideline-nya. Tapi pada saya kena ringan mulut lah. Selama hampir, saya kata ini dah tahun ketiga saya handle FPBN. Normally yang
dah tahun ketiga pun kita akan nampak profil yang diorang bagi tu pun tak menepati kriteria. Sebab apa? Sebab mereka bagi pertubuhan tebal-tebal tapi dok cerita sejarah kampung. Still tak menepati apa yang kita nak. You kena jual dia punya persatuan lah. Contoh, kalau sejarah, for me, cukup you akan cerita sejarah pertubuhan you. Bila ditubuhkan, untuk apa ditubuhkan, and then apa. Kita ada macam banyak tau kriteria tu actually, contohlah saya bagi contoh daripada kepimpinan. So you kena ceritalah apa program kepimpinan you buat. Dan paling penting, orang terlupa, impact. Yes. So impact, you buat program banyak-banyak. Macam orang dia senaraikan program dia 1 sampai 10 banyak, tapi you tak cakap apa impact program you kepada masyarakat you ke, kepada komuniti ke, kepada belia. Macam tu. So pada saya impact tu yang penting, impact program. Menariklah Puan Jo. Kan? Lepas tu kan itu untuk kategori yang individu, betul, pertubuhan. Kalau untuk yang kategori ikon, dia punya tipsnya macam mana pula? Kalau ikon, yang membezakan dengan kategori lain ni, ikon ni kita menilai mereka tu based on video juga. Mereka kena attach video 3 hingga 5 minit dalam dia punya penghantaran lah, dia punya borang online, sebab borang online je. So diorang boleh attach apa yang kita minta. Diorang punya profile tu kita tak required sangat sebab kita just minta resume saja. Tapi semua benda tu kita nak tengok dalam video. So persembahan video tu yang penting. Tapi itulah kadang-kadang kan use video-video yang diorang hantar pun kadang-kadang video gambar yang dia attach jadi video. Pada saya macam tak ada kesungguhan di situ. Faham. So bila kita dah bagi kesenangan, for me mudah lah sebab you tak perlu nak buat profile tebal-tebal macam persatuan macam yang lepas-lepas kan. You cuma hantar video saja. Tapi video tu pun you buat effort lah sikit. Pada saya you cerita lah kat video tu dah nak jual apa sumbangan you tu siapa, kenapa kita kena bagi you. Macam tu. Macam kena ada teknik untuk menjual diri jugalah in a way kan. Untuk nak bagi orang, betul. Nak bagi duit ni RM10,000. Bagi RM10,000 kot. Lepas tu buat video gambar. Ada yang kelakar tu, video dia masuk ARP tu, contohlah kan, dia masuk video ARP tu tahun lepas, pakai video yang sama, dia cycle. Geram tengok, geram. Ada yang pakai video yang macam webinar lah. Iya. For me effort lah. Kalau nak masuk, tips you kena lah masuk kan? dengan effort. Ini tips yang berguna tau sebenarnya. Betul. untuk kita orang yang nak masuk ni. Tadi saya ada teringat tanya soalan. Tu dia jadi lupa pula. Allah masalah saya Muhammad. Lupa dah bling-bling. Duk teringat duit ni. Apa kata tadi saya duk fikir saya nak tanya macam ni tadi yang untuk yang anugerah tak kisah kategori utama yang 3 tu ataupun yang ikon ni kan. Okay. Let's say kalau lah macam saya ada kawan. Dia kerja dekat, contoh kerja dekat Maybank ke, kerja dekat tak kisah mana-mana company dia kerja pun. Tapi dia pula memang banyak buat program-program. You know, ini boleh dianggap sebagai ikon tak? Dia boleh angkat diri sebagai ikon tak? Tapi daripada yang mana satu? Kategori mana satu? Kategori ikon macam karisma boleh. For me as long as dia memberi impact kepada masyarakat, kepada belia, dia boleh dianggap ikon. Asalkan 15 hingga 35 tahun. Betul. Kita tengoklah kalau dia kata karismatik, dia adalah orang yang memimpin program-program untuk belia, program-program kebajikan, program-program sukarelawan, still boleh diangkat. Dia adalah pemimpin. Begitu. Faham. Contoh kalau dia bagi sumbangan dalam youth biz contohnya, dia still boleh diangkat. Menarik kan. Saya rasa ini adalah satu peluang terbaik, platform terbaik untuk belia di luar sana untuk grab the opportunity. Banyak orang tak tahu lagi tau. Sebab actually kita punya pencalonan tak sampai pun 200 last year. So kita harap this year lagi meningkat lah. Biarlah ada persaingan sengit sikit kan. Sebenarnya kan yang korang yang tengah menonton sekarang ni, bukanlah kita nak tengok kepada duit tu sangat. Duit tu orang kata, bukan, duit tu macam reinforcement lah untuk kita. Betul, kan. Tapi sebenarnya saya yakin sebenarnya ultimate aim tu adalah kita nak tengok belia-belia kita sekarang ni kan. Betul. Sejauh mana mereka pergi, apa yang dia orang buat. Sebab kadang kalau hampa tak abang, if you don't tell us, kita tak tahu. So inilah platform yang kita nak tengok kalau ada projek-projek yang baik, mungkin kita boleh collaborate untuk ada continuation activity lepas tu kan. Itu tujuan juga. Sebab kan, actually kita punya panel penilai daripada 7 kategori ni, kita akan lantik orang yang berkepakaran lah. Contohnya macam untuk kelestarian alam daripada NRECC, contohnya Jabatan Alam Sekitar, kita akan lantik mereka dan mereka pun berminat untuk nak kolaborasi dengan pemenang tu sendiri. So kita selain kita memberi mereka pengiktirafan, kita dah buka jalan untuk mereka untuk lebih aktif menyumbang lah kepada belia. Okay. Kan?
sekarang ni saya bagi peluang untuk saya rasa platform WhatsApp Gang Podcast ni medium yang baik. Betul. Untuk Juwita lagu M Nasir. Tiba-tiba Nak tahu lagi tak? Tak banyak lagi boleh cerita. Nak tahu lagi, tapi saya nak suruh Juwita ni bukan nak suruh macam belagak kan, nak suruh hang. Nak minta bantuan Juwita untuk momok kan, war-warkan dekat belia di luar sana tentang untuk join anugerah ni. Untuk join. So kepada belia-belia di luar sana, marilah join anugerah Perdana Belia Negara yang kita akan buka April ni, dah buka dah. April sampai Mei untuk kategori individu lelaki, individu wanita dan pertubuhan belia. So untuk Jun, stay tune, kita ada ikon belia. Banyak lagi ikon-ikon belia kita yang kita nak anugerahkan kepada you guys semua. So jangan lupa masuk, InsyaAllah jangan lupa buat profile cantik dan hantar on time. On time. Ada betul. tak limit? Limit video 5 minit ke? 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit. Berdurasi 3 ke 5 minit. Dia punya MB tu berapa? MB tu pada saya tak kisah pun sebab kita akan attach sekali dengan Dropbox. Maksudnya kita tak bagi limitation kat dia orang. Kalau rasa nak buat high resolution, okey je. Nak shooting ke apa, tapi ada yang kita nampak ada effort lah. Ada yang ada effort boleh menang. Okey, selalunya kita pergi kepada ikon dulu. Okey, boleh. Okey. Pemenang tu sebenarnya macam mana? Kalau Macam mana pilih dia sebagai pemenang? Ikon mana tu kita tak tahu tu. Semua ikon lah. Semua ikon. Pemenang tu macam mana. Tapi normally kalau saya cakap, mereka adalah alumni program KBS. KBS ada daripada KBSA ada ke saya tak tahu. Okey. Mereka adalah orang yang tahulah berkenaan program ni. Normally mereka adalah orang yang join juga fellow perdana, fellow corporate. Mereka orang yang join Parlimen Belia, orang yang join program KBS. Tu dia tahu, dia masuk anugerah. Jadi saya rasa lepas ni kita kena buat lagi promosi yang hebat untuk minta orang yang bukan persatuan pun ataupun bukan alumni pun join juga kan. Itu yang saya nak. Saya harap mereka ni bukan muka yang sama tau. Sebab kalau you nak tahu, orang-orang yang masuk fellow perdana tu adalah orang yang masuk Parlimen Belia. Orang masuk program antarabangsa adalah orang yang masuk fellow perdana. Macam gitu. So kita tak nak benda tu. Pusing-pusing muka tu kan. Pimai tang tu. Baru nak sebut pimai tang tu. So kita nak kali ni orang-orang yang masuk tu mungkin orang-orang yang tak pernah dengar, yang nak masuk lah. Daripada IPT, daripada ceruk mana. Kita nak orang yang macam tu. Kita nak wow-wow kepada belia. So kita tak nak nampak dia nampak untuk program KBS untuk alumni saja. Macam tu. Okey, sekali lagi. So Yus masuk saya akan masuk. Saya dah umumkan dah kat sini saya akan masuk. Dan mana tahu kita menang. Ikon mana kita tak tahu. Ikon tak tahu. Nantikan tiba-tiba saja kan nanti pemenang anugerah ikon. Nama penuh. Saya ambil nama penuh dulu. Tapi saya tahu tak ada bias dalam pemilihan kan, sebab tadi kita ada pakar-pakar yang menilai. Kita ada pakar-pakar, and then kita ada dalam kalangan academician yang memang orang kata totally bukan dia punya macam kalau persatuan yang menilai pun persatuan kita kata bias lah. Tapi ini academician dan mereka yang pakar-pakar. Sekali lagi Juwita, apakah website yang boleh kita pergi tengok? www.anugerahperdanabelia.com. Okey, untuk so apa-apa info kita akan upload di sana. Dan apa-apa boleh tengok di sana lah. So syarat dan kriteria semua siap kita bagi kriteria pemakahan tau. Apa yang kita nilai untuk ikon belia tu. Okey, kepada penonton di luar sana, rancangan TV. Okey, untuk korang kat luar sana yang rasa berminat, rasa macam aku layak, aku boleh kan. Saya percaya juga lepas ni Puan Juwita ataupun Juwita akan share all those information dengan of course message tu akan di-circulate dalam KBS kan. So jangan lupa untuk ikut kami punya social media JBSN Negara, belia.my, UIP JBSN dan juga official website kbs.gov.my sebab semua informasi korang boleh dapat dekat ruangan social media tersebut. Juwita, kita sebenarnya kalau nak cerita ni esok pun tak habis. Betul. Tapi disebabkan Nak sembang lagi. Kita buat episod. Next episode. Lepas ni kalau ada lagi season-season yang akan datang ke apa ke, saya akan make sure Juwita dijemput. Yes. Kita bincang pula. Mana waktu saya menang waktu tu, boleh bawa piala tunjuk ke orang. Kan. Boleh belagak-belagak. Betul. Nak tahu cerita kak? Lepas yang macam bulan lepas saya pergi Kedah untuk ceritalah pasal APBN ni. Ada satu slot tu dia jemput pemenang. Pemenang tu tahun 2017 ada bawa piala lagi. Nampak kebanggaan tau. Dapat piala tu pergi bawa, pergi tunjuk dekat
Aku dah menang piala. Macam kita lah. Pengiktirafan tu bukanlah untuk kita nak membangga diri, tapi Betul. you know, hasil usaha. Achievement kita kan, betul kita. tak? Betul. Juwita, terima kasih Ya. sebab sudi untuk memberikan input-input yang berguna untuk kita orang pada hari ini. Sama-sama. Yang saya yakin belia di luar sana memang rasa teruja untuk menyertai anugerah Perdana Belia Negara. Kepada korang di luar sana, terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam rancangan WhatsApp Gang Podcast. Dan sehingga kita bertemu lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye. WhatsApp Gang. WhatsApp Juwita. WhatsApp.